Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 8, pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan. Di bawah tajuk kecilnya Rancangan Malaya Kedua 1961 hingga 1965. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah rancangan pembangunan 5 tahun terbahagi kepada 2 tahap. Tahap pertama dengan tahap kedua. Tahap pertama terdapat 3 rancangan pembangunan, iaitu rancangan Malaya pertama, rancangan Malaya kedua dengan rancangan Malaysia pertama. Manakala di bawah tahap kedua terdapat 4 rancangan pembangunan, iaitu rancangan Malaysia kedua, rancangan Malaysia ketiga, rancangan Malaysia keempat dengan rancangan Malaysia kelima. Hari ini cikgu akan menyentuh dengan lebih lanjut lagi, iaitu rancangan Malaya kedua daripada tahun 1961 hingga 1965. Di bawah tajuk rancangan Malaya kedua terdapat 4 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, matlamat utama rancangan Malaya kedua. Yang kedua, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda. Yang ketiga, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Dan yang keempat, Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Baiklah, kita lihat dulu matlamat rancangan Malaya utama. Rancangan Malaya kedua. Kita lihat dulu matlamat rancangan Malaya kedua. Nombor 2 tu merujuk pada RM2 tu adalah rancangan Malaya kedua. Rancangan Malaya kedua merupakan kesinambungan rancangan Malaya pertama. Masih memberi perhatian pembangunan masyarakat luar bandar yang bertujuan yang pertama mengurangkan kadar apa? Kadar kemiskinan dalam kalangan penduduk luar bandar. Yang kedua, jurang apa? Jurang pendapatan. Jurang pendapatan antara penduduk luar bandar dengan bandar dirapatkan. Dan yang ketiga, taraf hidup rakyat ditingkatkan. Jadi ada apa tujuan rancangan Malaya kedua? Ada 3 tujuan. Tujuan utamanya apa? Untuk membangunkan masyarakat luar bandar supaya yang pertama, kadar kemiskinan penduduk luar bandar dikurangkan. Yang kedua, jurang pendapatan masyarakat luar bandar dengan bandar dapat dirapatkan. Dan yang ketiga, taraf hidup rakyat ditingkatkan. Yang paling penting, matlamat utama apa? Membangunkan masyarakat luar bandar. Okey, kemudiannya tengok peranan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ataupun Felda. Peranan yang pertama, menjalankan program pembukaan tanah Felda dipergiatkan ataupun diteruskan dengan lebih giat. Yang kedua, tanaman dipelbagaikan jenisnya. Yang ketiga, pertanian ditingkatkan hasil pengeluarannya. Yang keempat, mengurangkan pergantungan negara terhadap getah. Dan yang kelima, mengurangkan pergantungan negara terhadap bahan makanan import. Jadi ada 5 peranannya semua. Formula untuk Felda adalah buka tanah pertanian, kurang getah makanan. Tengok peranangan formula. Buka merujuk pada pembukaan. Pembukaan berasal daripada perkataan buka. Jadi buka merujuk pada pembukaan. Tanah merujuk pada tanaman. Cikgu ambil 4 huruf awal. Tanah. Menjadikannya tanah dan juga tanaman. Tanah merujuk pada tanaman. Pertanian merujuk pada pertanian juga. Kurang merujuk pada kurang. Getah merujuk pada getah. Dan makanan merujuk pada makanan. Jadi formula untuk Felda dalam rancangan Malaya kedua. Buka tanah pertanian. Kurang getah makanan. Buka merujuk pada pembukaan tanah. Felda diperluaskan ataupun dipergiatkan. Tanah merujuk pada tanaman dipelbagaikan jenisnya. Pertanian merujuk pada pertanian ditingkatkan hasil pengeluarannya. Kurang getah merujuk pada kurang pergantungan kepada getah. Dan juga makanan merujuk pada kurang pergantungan kepada makanan import. Okey, kemudiannya Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan ataupun FAMA. FAMA ni ditubuhkan pada tahun 1965. Ada 2 tujuan FAMA. Yang pertama, membantu petani mengatasi masalah pemasaran hasil pertanian. Nama apa? Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Lembaga Pemasaran. Jadi apa benda pertama yang dia bantu? Membantu mengatasi masalah pemasaran. Yang kedua, membantu petani meningkatkan pendapatan mereka. Bila dipasarkan di pasaran, automatik akan mendapat apa? Mendapat pendapatan. Jadi ada beberapa perkara yang dia bantu, 2 perkara dia bantu. Yang pertama, membantu masalah pemasaran hasil pertanian. Pemasaran. Yang kedua, membantu meningkatkan pendapatan petani. Pendapatan. Pemasaran dengan pendapatan. Okey, last sekali, Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar.
Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar ni mewujudkan bilik gerakan negara di Kuala Lumpur. Tujuannya adalah untuk menjelas kegiatan pembangunan peringkat negeri, bawah sikit pada negeri, daerah dan paling bawah kampung. Jadi ada apa tujuan bilik gerakan negara diwujudkan? 3 tujuan. Yang pertama, menyelas kegiatan pembangunan peringkat negeri. Yang kedua, menyelas kegiatan pembangunan peringkat daerah. Dan yang ketiga, menyelas kegiatan pembangunan peringkat kampung. Itu tujuan bilik gerakan negara. Menyelaras kegiatan pembangunan. Okey, kemudiannya Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar juga mewujudkan buku merah yang mengandungi program pelaksanaan dan kaedah mengesan tahap pencapaian. Buku merah ini berkaitan dengan tahap pencapaian. Sama dengan di sekolah. Di sekolah ada tak buku merah untuk pelajar-pelajar? Ada. Buku rekod kemajuan tu warna apa? Kalau di sekolah rendah, warna merah. Jadi apa tujuan buku merah? Tujuannya adalah untuk merakamkan segala program pelaksanaan dan kaedah tahap pencapaian pembangunan negara. Bukan tahap pencapaian pelajar lah. Tahap pencapaian pembangunan negara. Jadi formula untuk buku merah ialah pohon laksa Kedah. Pohon merujuk pada program, persamaan pada huruf P di depan. Laksa merujuk pada pelaksanaan. Pelaksanaan berasal dari perkataan laksana. Cikgu ubah kepada perkataan laksa. Kedah merujuk pada kaedah. Jadi formula untuk buku merah, pohon laksa Kedah. Jadi buku merah ni mengandungi apa? Pohon merujuk pada program, laksa merujuk pada pelaksanaan, Kedah merujuk pada kaedah mengesan tahap pencapaian. Jadi ada beberapa perkara yang dibuat oleh Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Ada 2 perkara dibuat. Yang pertama, mewujudkan bilik gerakan negara yang berkaitan dengan menyelaras kegiatan pembangunan. Yang kedua, mewujudkan buku merah yang berkaitan dengan mengesan tahap pencapaian. Okey, kemudiannya kita lihat analisis kekerapan bab 8 untuk kertas 2 daripada 2010 sampai 2019. Yang warna merah tu SPM sebenar, yang kuning tu SPM ulangan. Tengok SPM sebenar warna merah tu. 2010 naik, 2011 tak naik, 2012 tak naik, 2013 sampai 2019 direct naik, semua naik. Manakala SPM ulangan pula tengok 14 ulangan naik, 15 ulangan naik, 16 ulangan naik, 17 ulangan tak naik, 18 ulangan naik, 19 ulangan naik. 2020 pun mungkin juga akan naik. Okey, tengok trend. Yang SPM sebenar warna merah tu. Cikgu ulang dia punya trend lah. 2010 naik, 2011 tak naik, 2012 tak naik, 2013 naik, 2014 naik, 2015 naik, 2016 naik, 2017 naik, 2018 naik, 2019 naik, 2020 berkemungkinan akan naik lagi dalam soalan struktur. Jadi tolong bagi perhatian juga untuk bab 8. Okey, tengok analisis kekerapan tajuk untuk kertas 2 yang kita pelajari tadi daripada 2010 sampai 2019. Kita belajar tajuk apa tadi? Rancangan Malaya kedua. Daripada 2010 sampai 2019 tak pernah langsung ditanya lagi untuk tajuk Rancangan Malaya kedua. 10 tahun dah tak tanya. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk Rancangan Malaya kedua. Okey, kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 2, 4, 4. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya nyatakan matlamat Rancangan Malaya kedua. Ada berapa matlamat? Ada 3 matlamat. Iaitu meningkatkan kadar kemiskinan, jurang pendapatan luar bandar dengan bandar dirapatkan, dan yang ketiga taraf hidup penduduk meningkat. Matlamat utama apa? Matlamat utama adalah membangunkan masyarakat luar bandar. Okey, tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 roman 2 roman kan. Jadi jawab terus ya, tak kena buat ayat. Disebabkan ada nombor 1 roman 2 roman, jawab terus. Tulis terus dekat nombor 1 roman 2 roman tu. Tak perlu buat ayat. Jadi 1 roman tulis mengurangkan kadar kemiskinan dalam kalangan penduduk luar bandar. 2 roman tulis di situ jurang pendapatan antara penduduk luar bandar dengan bandar dirapatkan. Ada lagi tak? Ada lagi satu. Apa satu lagi? Taraf hidup penduduk ditingkatkan. Jadi tambah 3 roman di situ. Okey, tengok. Soalan B, 1 roman. B, 1 roman ditanya, jelaskan peranan agensi berikut bagi menjayakan Rancangan Malaya kedua. 1 roman, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda. Ada formula tak? Buka tanah pertanian, kurang getah makanan. Okey, tengok di ruangan jawapan dia tak ada nombor 1 roman 2 roman kan? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk
Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi pembukanya ambil balik kat soalan. Peranan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Fedha bagi menjayakan rancangan Malaya kedua ialah pembukaan tanah Fedha dipergiatkan. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, koma. Tanaman dipelbagaikan jenisnya. Ada lagi tak lepas kedua? Ketiga. Buka tanah pertanian. Pertanian tu apa? Pertanian dipergiatkan hasil pengeluarannya. Lepas ketiga, keempat. Kurangkan kebergantungan kepada getah. Dan kelima, kurang kebergantungan kepada makanan import. Okey, tengok soalan C. Soalan B, dua remen pula. B dua remen ditanya peranan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer. Tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 remen, 2 remen tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi pembuka ambil balik kat soalan. Peranan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer bagi menjayakan rancangan Malaya kedua ialah, ingatlah, lembaga ni lembaga apa? Lembaga pemasaran. Jadi dia bantu dari segi mengatasi masalah pemasaran. Bila dah pasar akan menambah pendapatan. Jadi yang pertama, membantu petani mengatasi masalah pemasaran hasil pertanian. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Kedua, membantu petani meningkatkan pendapatan mereka. Dan last sekali soalan C. Pembangunan ekonomi yang seimbang antara bandar dan luar bandar penting bagi sebuah negara. Berikan penjelasan anda. Apa kehendak soalan? Kepentingan pembangunan ekonomi luar bandar dan bandar menjadi seimbang. Pasal apa perlu seimbang bandar dengan luar bandar? Okey, tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 remen, 2 remen tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Pembangunan ekonomi yang seimbang antara bandar dan luar bandar penting bagi sebuah negara kerana dapat menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Titik. Lepas kedua, ketiga, mengurangkan pergantungan kepada negara luar. Lepas ketiga, keempat, menjana pendapatan negara. Bolehlah tambah jawapan lain lagi? Boleh. Dalam sejarah digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Ingatlah, bagi je jawapan lebih. Tak salah pun dalam sejarah. Lepas keempat, kelima, meningkatkan pasaran dalam negara. Lepas kelima, keenam, membantu luar bandar menjadi bandar. Okey, hanya sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Permintaan cikgu yang terakhir, tolong subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.